Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah wa fi qalbi ghairullah Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Taala di atas kurniaan nikmat Allah Taala kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar semua para waris Sekolah Rendah Islam Bahar Ulum dan juga sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu sekalian. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih lagi bercuti sekolah masih lagi bercuti. Namun kita teruskan juga dengan pengajian online kita, diskusi kitab Tadbiyatul Aulad fil Islam, dan saya sentiasa mendoakan sidang penonton semua sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan anak-anak ada bercuti. Tu anak-anak ada buat apa tu kan, mau tak jumpa seminggu lebih tak jumpa di sekolah kan. Semoga semua seronoklah berada di rumah dan ibu bapa adalah aturkan aktiviti untuk anak-anak kan, ziarahi keluarga ke ataupun pergi bercuti di mana-mana kan. Alhamdulillah, semoga kita boleh melahirkan keluarga yang bahagia insya-Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat insya-Allah. Jadi sidang menonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Tadbiyatul Aulad fil Islam. Tadbiyatul Aulad fil Islam, tajuk pengukuhan pemikiran. Tajuk pengukuhan pemikiran yang mana dalam pertemuan yang lepas, minggu lepas, 4 perkara tentang pengukuhan pemikiran, iaitu fakta-fakta yang dimasukkan tentang pengukuhan pemikiran. Ada 4 perkara. Kalau nak baca ni memang panjanglah kan dia punya setiap perkara yang berkaitan tu. Jadi hari ini kita sambung lagi berkaitan dengan pengukuhan pemikiran yang perlu kita buat kepada anak-anak kita, yang perlu kita laksanakan kepada anak kita, bagaimana membentuk tarbiyah kepada anak-anak dari sudut pengukuhan pemikiran. Sebelum ni kita telah sebut 4 perkara kan, berkaitan dengan pengukuhan kaedah asas pendidikan anak. 5 perkara pengukuhan anak-anak dalam tarbiyah, iaitu pengukuhan akidah, pengukuhan rohani, pengukuhan pemikiran, pengukuhan sosial, dan yang kelima pengukuhan jasmani. Jadi kita telah sentuh pengukuhan akidah dan pengukuhan rohani. Kali ini tajuk pengukuhan
pemikiran CD yang kedua, sambungan daripada yang minggu lepas punya. Minggu lepas kita dah sebut 4 perkara berkaitan dengan pengukuhan pemikiran. Jadi pengukuhan pemikiran yang sambungan untuk hari ini ialah yang kelima, iaitu sentiasa mengingatkan bahawa umat Islam tidak mungkin mencapai semula kegemilangan dan kekuatan mereka melainkan dengan mengambil Islam sebagai cara hidup dan syariat, serta menjadikan Al-Quran sebagai sumber perlembagaan dan hukum. Inilah antara perkara ataupun faktor-faktor kegemilangan umat Islam suatu ketika dulu selama beratus-ratus tahun. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkaitan dengan keadaan mereka sebelum datangnya Islam. Dia kata, inna kunna adzal qaumin. Kita ni dulu adalah kaum yang sangat lemah. Lemah, jahil, hidup dalam keadaan serba kejahatan, kan, menyembah berhala, membunuh anak perempuan, berzina, makna sangat lemah, teruk sangat. Fa'azzanallahu bil Islam. Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dengan Islam. Apabila mereka menerima Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu, Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sampaikan wahyu kepada sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka mengamalkan Islam, fa'azzanallah, Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka. Lalu Islam itu berkembang sehingga menguasai 3 suku dunia. Inilah faktor kejayaan Islam. Famahma natlub izzah bi ghairi Islam, kalau kita ambil kekuatan selain berislam, azanallah, Allah Ta'ala akan melemahkan kita. Kan? Kita tengok sekarang ni umat Islam sangat lemah. Lemah sangat. Tengoklah apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza. Dan apa tindakan umat Islam. Memang umat Islam sangat lemah. Kerana faktor inilah. Apabila manusia meninggalkan agama Islam, meninggalkan ukhuwah Islam, meninggalkan agama, meninggalkan ajaran Al-Quran berkaitan dengan ukhuwah, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan segala perkara tentang Islam, sampai sekarang ni, ni dah hampir 3 bulan yang berlaku di Gaza, masih tidak ada lagi tindakan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin Islam, tindakan yang orang kata apa, yang boleh dibanggakan. Adalah sikit-sikit bantuan gitu begini, kan? Tapi inilah lemahnya umat Islam, diperkotak-katikkan sedemikian rupa. Jadi kita nak ingatkan kembali kepada anak-anak kita, kepada diri kita, bahawa umat Islam tidak mungkin mencapai kegemilangan kekuatan melainkan dengan mengambil Islam sebagai cara hidup dan syariat, dan jadikan Al-Quran sebagai sumber perlembagaan. Ini kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sangat indah kata-katanya. Kita umat Islam tidak dicatat dalam sejarah kerana Abu Jahal, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf. Mereka juga tokoh-tokoh ketika itu, tapi sejarah mereka tidak dicatatkan. Tetapi kita lihat sejarah dicatat dalam sejarah kerana pribadi seorang Rasulullah SAW berbangsa Arab, kerana Sayyidina Umar, kerana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerana Sayyidina Umar, kerana individu-individu inilah nama-nama mereka dicatat dalam sejarah. Kita buka betul sejarah, ada nama-nama ini dan betapa hebatnya impak mereka kepada dunia secara umum. Memang mereka memberi impak kepada dunia, tetapi di sebaliknya yang memberi impak kepada mereka adalah Islam itu sendiri. Begitulah kita nak mencipta kegemilangan semula kepada Islam. Anak-anak kita perlu kita terapkan tentang agama ini, pengamalan kepada agama, penghayatan kepada agama, pematuhan kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kota-kota yang berjadi takluk bukanlah disebabkan peperangan. Disebutlah peperangan, nama-nama perang ni, Basus, Dahis, Mubarak. Saya pun tak pernah dengar lah nama-nama perang ni, nama-nama dulu punya perang lah. Tetapi ditakluk semasa peperangan Badar, Qadisiyah, peperangan Yarmouk,
Ni peperangan-peperangan yang terkenal dalam perkembangan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cari nama-nama perang ni, perang Badar, perang Yarmouk, perang-perang yang memberi impak yang besar kepada dunia. Kita tidak menguasai dunia dengan muallaqat sab'a, iaitu 7 himpunan puisi tradisi bangsa Arab, tetapi kita menguasai dunia dengan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran ini. Dunia itu dikuasai dengan Al-Quran Karim. Saya pernah kongsi sebelum ni kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak silap lah, yang mana selepas peristiwa Ghazah ni, yang mana bila berlaku peristiwa peperangan di Ghazah ni, serangan bertalu-talu oleh Israel, dunia menyaksikan bahawa ada orang-orang yang telah membuka mata tentang Islam. Mereka mencari-cari bagaimana, sebab apa orang Islam ini begitu hebat kepribadian mereka dalam menghadapi situasi peperangan ini. Dan ini menjadi titik tolak kepada kebanyakan ramai orang untuk membaca Al-Quran. Saya pernah tengok banyak situasi tiktokers kan, dalam live, kalau tak silap nama seorang tu nama Megan Rice kan. Dia dalam situasi berhadapan dengan situasi Gaza ni, dia rasa pelik macam mana orang Islam ni berhadapan dengan situasi yang sangat dahsyat tetapi mereka boleh bersabar. Apakah rahsianya? Lalu dia mula membaca Al-Quran, dan dalam live dia baca Al-Quran, dia baca terjemah Al-Quran sambil disaksikan oleh ramai audiens yang menyaksikan dia tu baca Al-Quran secara live, baca terjemah tu. Dan ia sangat menakjubkan, dia kata. Selang beberapa bulan selepas itu, dia tengah mengucapkan kalimah syahadah. Dan ramai yang komen-komen tu, oh Alhamdulillah, saya telah mendapat syahadah juga. Saya telah membeli Al-Quran yang akan membaca ini. Saya dah ada satu naskah Al-Quran ni, dalam catatan-catatan komen-komen yang dia berikan. Maknanya begitulah apa yang berlaku di Gaza itu memberi impak kepada manusia seluruh dunia. Bukan sahaja di sana, mereka telah berjaya mencapai kejayaan dengan mencapai darjat syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama memberi impak kepada orang Amerika, orang Australia, orang negara-negara barat, membuka mata tentang kehebatan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kan viral ada seorang pakcik yang pakai serban berjanggut yang viral dengan istilah the soul of my soul kan. Seorang pakcik yang berjanggut, orang Palestin yang anak dia telah mati, cucu dia telah mati, tapi dia begitu menunjukkan contoh yang sangat menakjubkan kepada dunia, sehingga ada wartawan-wartawan yang mengulas dalam Tumbuh Ramah betapa mereka sangat takjub dengan imej yang ditonjolkan oleh pakcik yang berjanggut dan berserban ini. Sebelum-sebelum ni media barat menggambarkan orang yang berjanggut dan berserban orang yang sangat ganas, sangat dahsyat, sangat teruk, sangat teroris dan sebagainya. Tetapi dalam short video, beberapa video menunjukkan bahawa ia telah mengubah minda orang umumnya tentang imej Islam ini telah dibersihkan oleh seorang pakcik. Tuan-tuan dan puan-puan kalau jumpa, saya rasa ramai dah tahulah. Kalau yang tak tahu boleh cari kan, carilah the soul of my soul. Dia punya tagline ke apa perkataan yang diucapkan oleh pakcik ni, menggambarkan betapa dia cinta dan sayang kepada cucunya yang telah mati syahid, yang mana anak dia juga telah mati syahid. So the soul of my soul ni maksudnya roh kepada roh. Roh kepada roh ni adalah cucu dia, roh kepada anak dia yang telah mati syahid juga kan. Masya Allah. Kita tidak membawa risalah Allat wal Uzza, tetapi kita membawa risalah Islam serta prinsip-prinsip Al-Quran Karim. Jadi ini poin yang kita nak bawa pada hari ini kan. Saya pun tak maulah berbicara panjang sebab ada lagi perkara-perkara lain yang nak buat lagi lepas ni. Hari ni hari cuti kan,
Cumanya satu poin yang saya sebut pada hari ini sebagai bekalan kepada kita, bahawa dalam pentarbiahan anak-anak ini kita tidak boleh lari daripada sentiasa mengingatkan kepada anak-anak kita bahawa anak-anak kita ini adalah generasi akan datang yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kegemilangan Islam. Kita telah 100 tahun menghadapi zaman kejatuhan khilafah Islam. Maksudnya ketua yang agama Islam, khalifah yang menguasai dunia-dunia Islam bernaung di bawahnya. Yang tu dah tak ada dah. Dulu pernah ada satu ketua yang akhir sekali berpusat di Turki Osmaniyah, yang sebelum tu berpusat di Madinah, kemudian berkembang hingga menguasai 3 suku dunia dan akhir sekali jatuh ketika pemerintahan Turki Osmaniyah. Negara-negara Islam telah berpecah, negara-negara Islam telah dibedak-bedak macam kita potong kek. Ni ada pedang ni. Dia ambil kek tu, peta Islam tu, dia potong-potong. Ni pedang budak-budak main kat sekolah, siapa cuti sekolah kan. Macam-macam lah. Ambil apa kek, potong-potong. Ni potong. Ni ambil kat British, ni ambil kat Portugis, ni ambil dekat negara-negara barat. Jadi negara umat Islam dipecah-pecahkan. Kita boleh baca dalam sejarah lah kan, benda tu tak boleh nak tipu. Sejarah telah mencatatkan tentang kejatuhan umat Islam apabila manusia menjauhkan diri daripada Islam, apabila manusia menjaga kepentingan peribadi lebih daripada kepentingan agama, apabila manusia mengutamakan perut sendiri lebih daripada kepentingan agama, apabila manusia ada kepentingan keluarga lebih daripada kepentingan agama. Jadi perkara-perkara tersebut menyebabkan manusia terjauh daripada agama Allah Ta'ala. Jadi pesan kepada anak-anak kita, saya pun selalu berpesan kepada anak-anak saya, kepada pelajar-pelajar 1000 kan, kita kena kembalikan kegemilangan Islam dengan mengamalkan Islam, pematuhan kepada hukum hakam Islam, syariat Islam, bertunjang kepada akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah rasa cukuplah setakat ni cuti sekolah ni kan, tak payah lama-lama lah. Insya-Allah minggu depan ada rezeki kita sambung poin yang ke-6 insya-Allah, daripada tajuk pengukuhan pemikiran dalam pentarbiahan anak-anak. Jadi saya selalu mendoakan kepada semua supaya Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam keluarga saya, keluarga tuan-tuan dan puan-puan semua, dan berada dalam keluarga yang orang kata apa, keluarga yang selesa, berada dalam keluarga yang menggembirakan, berada dalam keluarga yang bahagia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita semua dalam jannah syurga Firdaus insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.